Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Baiklah, pada hari ini kumpulan kami akan melakonkan sebuah babak sesi kaunseling di mana seorang klien bertemu dengan kaunselor dengan membawa isu berkenaan dengan pelbagai budaya, iaitu beliau terpaksa berpindah daripada Semenanjung ke Sabah, dan bekerja sebagai seorang guru di sana. Dan saya sendiri, Siti Nur Ashir binti Muhammad Kamil, membawakan watak sebagai seorang kaunselor. Saya Haida Zakira binti Ahmad dan memegang watak sebagai klien. Saya Nafara Hayati binti Rosdi, memegang watak sebagai persepsi positif. Saya Nur Dalili Fakira binti Yahya, memegang watak sebagai persepsi negatif. Okay, Assalamualaikum. Selamat datang, Haida. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okay, so sebelum tu saya nak mulakan dengan perkenalan diri saya dulu lah. Okay, nama saya Shirin. So saya akan jadi kaunselor Haidah lah pada hari ni. Okay, nama saya Haida Zakira binti Ahmad dan boleh panggil saya Haida. Saya berusia 26 tahun, berasal daripada Alustar Kedah. Itu je lah. Okay. Oh, lupa. Saya merupakan seorang guru sekolah rendah. Okay, so Haidah jadi cikgu lah. Cikgu. Okay, so sebelum kita mulakan sesi kita, saya nak brief lah sedikit sebanyak berkenaan dengan sesi kaunseling ni lah. Okay, dalam sesi kaunseling, kita adakan sesi dalam tempoh masa 30 hingga 40 minit dan paling lama adalah tempoh 1 jam lah kebiasaannya. Okay, dan dalam tempoh ini kita apa yang dibincangkan dalam sesi ini adalah sebagai rahsia. Okey, dan kita terikat dengan etika kerahsiaan di mana apa yang Haidah ceritakan dekat saya hari ini dan apa yang Haidah luahkan tetap akan jadi rahsia sampai bila, kecuali kalau ada perkara-perkara yang menyebabkan keselamatan diri Haidah ataupun sesiapa sahaja. Itu adalah salah satu perkara lah yang boleh menyebabkan saya maklumkan apa yang Haidah cerita kepada pihak ketiga. Pihak ketiga tu boleh terdiri daripada sesiapa sahaja, contohnya doktor dan sebagainya. Okay. So, ada apa-apa ke berkenaan dengan etika ke, tempoh masa sesi ke? Boleh percaya ke dengan kaunseling ni walaupun terikat dengan etika kaunseling? Lepas tu, masa sesi kaunseling tu mesti lama. Jangan macam tu Haidah. Kita tahu kan, kaunselor ni dia termaktub dengan akta. Kalau termaktub dengan akta, dia melibatkan undang-undang. So, kalau undang-undang ni boleh diambil tindakan. Andai kata kaunselor ni melanggar. So, nanti Haidah boleh laporkan benda ni kepada pihak kuasa. Jadi nak kata kaunselor ni bukanlah bidang yang tak profesional. Dia pun memang profesional. Dan memang mereka terikat dengan etika kerahsiaan tu sendiri. Maknanya kalau saya cerita apa-apa pun bolehlah ni. Dia tak akan disebut sebagai aib ke dekat sana sini ke. Okey, dia tak akan tersebar mana-mana sebab kita terikat dengan etika. So, saya nak teruskan kepada sesi kita. Okey, so apa yang membawakan Haidah datang kepada sesi kita pada hari ini? Okey, sebenarnya saya datang sini sebab saya nak mengadu masalah saya lah, sebab saya rasa stres. Apa yang menyebabkan Cik Haidah rasa stres ni sebenarnya? Okey, saya rasa stres sebab kan saya cakap saya datang pada Alustar Kedah, Semenanjung kan. Tiba-tiba saya dipindahkan di Sabah. So saya rasa macam sunyi lah sebab kat sini saya tak ada kawan. Saya dah ada housemate, tapi housemate saya tu orang Sabah juga. Macam tak rapat jugalah sebab ada perbezaan daripada segi budaya percakapan tu kan, apa semua tu. So macam saya tak faham sangat apa yang dia cakap. Kadang-kadang dia ada juga cuba untuk cakap bahasa yang faham, tapi saya macam still tak faham lagi. Tapi saya kena banyak belajar lagi lah. Lepas tu yang kedua, dia pula rajin balik ke rumah dia. Dia memang asal Sabah. Dia duduk dengan saya sebab sekolah tu dekat.
dengan rumah tu lah. So macam kampung dah jauh, macam ambil masa 1 jam ke 2 jam jugalah untuk pergi sekolah tu. Dia macam rugi masa dia lah. So dia duduk dekat rumah yang saya duduk tu. So dia akan balik kat rumah dia setiap hujung minggu. Jadi saya duduk kat rumah tu seorang-seorang, dah lah dengar tak ada kawan, family pula jauh. Lepas tu saya rasa sunyi. Saya kalau ada masalah pun saya pendam je, saya tak bagi tahu dekat mak ayah saya sebab saya risau lah kalau saya bagi tahu dekat diorang kan. Diorang akan macam risau dekat saya sebab dah lah jauh, seorang diri apa semua tu. Lepas tu yang ketiga, saya rasa stres sebab saya tak kenal jiran-jiran dekat rumah tu. Sebab saya macam kalau saya sebab saya jenis yang saya pergi sekolah balik rumah. Memang tak bergaul pun dengan jiran sekeliling tu. So macam kalau nak tegur pun setakat senyum je lah. Sebab saya takut juga nak tegur orang. Saya takut macam kalau dia orang tanya ke apa kan, saya macam aku boleh ke berkomunikasi dengan dia orang ni? Dah lah bahasa pun berbeza juga. Lepas tu dari segi makanan pula. Makanan kat sini boleh katakan agak mahal lah. Macam bahan-bahan mentah macam tu kan daripada Semenanjung. So dia macam sedikit stres lah bagi saya dengan gaji yang tak adalah tinggi sangat tu untuk menyara kehidupan tu, tapi boleh lah. Lepas tu saya jenis macam saya suka makan masakan yang Semenanjung sebab saya memang dibesarkan daripada Semenanjung, memang makan macam tu daripada kecil kan. So bila datang sini dia macam nak dapatkan makanan yang macam Semenanjung tu susah. Lepas tu kalau nak pun kena masak sendiri kan. Lepas tu macam malah lah, kadang-kadang terpaksa juga makan benda tu. Tu macam saya macam kadang-kadang macam rindu lah. Saya stres ni sebab saya tahan rindu nak balik dekat Semenanjung apa semua tu, nak tengok mak ayah saya macam mana sebab saya ni anak tunggal. So macam saya risau lah keadaan kat sana juga. Macam tu lah. Okay, so Haidah ni tiba-tiba kan terpaksa pindah daripada Kedah, which is Semenanjung, pergi ke Sabah. And then saya macam ni. Saya baru keluar daripada IPG. Lepas tu saya tunggu surat tawaran untuk posting tu lah kan. Lepas tu bila dapat tawaran tu saya macam dapatlah surat tawaran tu kan. So macam excited lah tengok tu. Sabah, macam Allah. Macam tak apalah, mungkin dapat pengalaman baru, just pergi je lah. Okay. So keadaan yang macam tu lah yang terpaksa Haidah hadapi sekarang ni, which is terpaksa pergi ke tempat orang sebab macam sekarang ni Haidah tak tahu budaya dekat tempat orang tu, tak dapat adapt lagi dengan budaya kat tempat orang tu. Jadi dia macam itulah yang buatkan Haidah tertekan. Then Haidah pun berjauhan daripada family, which is family Haidah dekat Semenanjung, Haidah pula dekat sana, dekat Sabah kan. And then bila jadi macam tu, Haidah pun anak tunggal, Haidah lah tempat bermanja kan semua. So benda tu menyebabkan Haidah jadi tertekan lah sekarang. Haidah pernah ke? Kaunselor ni takkan tak faham panjang lebar tadi Haidah cerita. Padahal Haidah dia nak bantu hang sebab tu dia nak tahu dengan lebih lanjut. Okay, so waktu sekarang macam sekarang ni, pernah ke Haidah bergaul dengan kawan-kawan, which is kawan-kawan guru paling terdekat lah, kawan-kawan guru dekat sana, pernah ke? Sebab Haidah kan baru dekat sana, which is untuk nak bina silaturahim ataupun nak kenalkan diri dekat diorang. Pernah tak nak try macam tu? Pernah juga. Saya adalah kenal, tak ada ramai sangat. Dalam 2-3 orang macam tu, tapi tak rapat lah, setakat kenal sentuh-sentuh je lah, tanya khabar apa semua tu. Kalau macam tak tahu tentang apa yang saya nak ajak kat student tu, saya akan tanyalah cikgu-cikgu dekat situ. Okay, so Haidah still communicate lah dengan rakan-rakan guru kat sana.
Tapi Haidah taklah rapat sangat dengan diorang, betul tak? Betul. Okay, so dalam keadaan sekarang ni, Haidah susah nak adapt dengan adat dengan budaya diorang ke sebab Haidah tak selesa dengan keadaan di sana sebenarnya? Banyak tanyalah kaunselor ni. Ni soal siasat ke sesi kaunseling ke apa benda ni? Tak apa Haida, dia cuba nak bantu hang tu. Sebab itulah dia cakap macam tu. Okay. Saya sebenarnya dua-dua lah. Saya tak selesa dengan persetarian sini satu, dengan adat satu. Okay, persetarian kat sini sebab kat sini dia punya kawasan macam hutan tau. Kalau macam dekat Alostak, kat Kedah kan, kalau kita keluar-keluar tu bandar. Tiba-tiba hak ni hutan. Kalau nak keluar pergi satu tempat, satu daerah tu, ya Allah, 1 jam ke 2 jam, 3 jam macam tu. Dah lah pengangkutan terhad macam tu. Lepas tu dengan nak isi minyak petrol apa semua tu, nasib baik saya ada kereta. Bolehlah ada kereta tu saya beli, saya bawa mai kat sini. Nasib baik ada tu. Kalau tak ada hak tu, susahlah saya nak gerak sana sini nak beli barang basah apa semua tu kan. Lepas tu, yang pasal budaya tu pula, saya pun macam stres jugalah sebab budaya kat sini dengan kat sana tak sama tau. Kat sini, sebab kan kat sini kan kebanyakannya masyarakat kat sini beragama Kristian. Kan, macam keturunan Kadazan apa semua tu kebanyakan agama Kristian. Islam tu kurang lah. Kalau dia orang buat kenduri ke apa kan, kalau macam contoh, pernah sekali tu, jiran saya Mai, dia bagi lauk tau, saya ingat lauk apa je tu, saya nak makan. Saya dah makan apa semua tu, tiba-tiba tu ada, esok tu dia tanya saya, sedap tak lauk semalam? Saya tahu sedap, lauk apa tu? Gulai ulang sawah. Saya macam, ya Allah, aku termakan benda tu. So macam, susah nak, tapi benda tu walaupun benda tu dah haram kan nak makan kan, tapi dah termakan, dah saya tak tahu, saya macam okey lah. Tapi macam stres jugalah. Sebab, yelah, orang cuba nak berkomunikasi dengan saya, tapi cara yang salah tu. Kaunselor ni boleh faham ke tak daripada tadi? Senyap je, panjang lebar kot. Haida cerita. Tak adalah Haida, dia cuba mendengar dengan lebih baik untuk bantu kau. Okay, so jiran-jiran Haidah tu pun dia cubalah untuk berkenalan dengan Haidah dengan lebih lanjut, which is nak bina hubungan silaturahim dengan Haidah. Tapi macam Haidah cakap, terbagi pula ular kan. So benda tu kita sebagai Islam kita tak boleh makan, tapi diorang sebabkan agama lain, so mereka boleh makan lah kan. So Haidah ada tak cakap dengan diorang yang Haidah tak boleh makan makanan sekian-sekian? Alah, takkan benda tu pun aku nak tanya. Mestilah dia orang tahu. Nampak aku bertudung macam ni. Of course lah Islam. Takkan tu pun tak tahu. Tak adalah Haida, setengah orang dia tak fikir benda tu. So hang lah kena bagi tahu. Takkanlah dia pun tak tahu kot. Dah tengok setiap hari, pagi, petang, siang, malam saya pakai tudung. Keluar rumah sedia baju pakai tudung. Takkanlah dia pun tak tahu. Okay, kalau berkenaan dengan makanan semua ni, kadang-kadang ada orang yang dia tak tahu. Sebab lagi-lagi kan dia duduk dekat pedalaman. Macam Haidah tadi kata, diorang duduk dekat pedalaman, dekat dalam hutan. Kadang-kadang diorang tak terbuka dengan orang-orang macam Islam. So keliling diorang kebanyakannya memang agama Kristian. Macam Haidah cakap tadi. So mereka makan apa yang mereka biasa makan, which is macam gula sawa lah, khinzir, macam tu. So bila macam makanan mereka macam tu, bila Haidah sebagai orang Islam yang baru datang dekat tempat macam tu, so kadang-kadang dia tak tahu. Dia tak tahu apa yang Haidah boleh makan, apa yang Haidah tak boleh makan. Jadi why not Haidah cakap dekat mereka, oh saya tak boleh makan ni, saya hanya boleh makan sekian-sekian.
Kalau daging ayam pun kena sembelih dengan cara Islam macam tu. Boleh tak? Ataupun why not masa mereka datang tu, dia orang hantar makanan tu, tanya ini apa, macam tu. Dia suruh kau cakap dengan jiran-jiran, Haida. Boleh ke kau ni dalam tak suka sangat bergaul dengan diorang? Betul lah tu apa yang cuba kaunselor nyatakan sebab nak bantu kau. So, kau kenalah expose benda tu sebab bukan orang kenal kita. So, kita kena kenalkan diri kita dekat orang lain. Okay. Kalau macam jiran-jiran saya cuba beri makanan ke apa ke, saya akan beritahu lah apa benda yang boleh makan, apa benda yang tak boleh makan supaya selamat lah kan. Sebab kita kena tahu sebab kadang-kadang ada orang dia aware dengan keadaan which is agama kita. Kadang-kadang ada orang yang tak aware. So kita lah yang kena kita yang diri kita lah sendiri yang kena aware dengan perkara macam tu. Okey, berkenaan dengan adat pula. Okey, adat apa yang adat mereka yang menyebabkan Haidah tak selesa dengan keadaan di sana sebenarnya? Okey, adat depa yang ada tahu lah kan, yang adat depa tu macam contohlah depa ni jenis kalau jumpa apa-apa just ambil je. Contohnya macam contohlah, depa kan boleh je makan apa-apa benda tu kan. Kalau contoh depa nampak ulat sawah. Okey, depa pergi kejar ulat sawah. Depa bawa balik rumah. Kalau nampak biawak depa balik rumah. Lepas tu saya macam tak selesa lah sebab saya tengok lah pernah sekali tu saya keluar rumah tau. Lepas tu saya nampak ulat sawah tu duduk tengah jalan menusuk macam tu kan. Lepas tu tiba-tiba saya tengok ada budak-budak kecil ni dalam darjah kot rasanya. Darjah ataupun tingkatan. Dia pun kejar tu kata. Dia kejar ulat tu. Saya tengok daripada katak-katak ulat tu daripada depan saya. Saya macam, ya Allah, mereka nak makan ke apa? Saya ingatkan mereka katak-katak je macam nak selamatkan nyawa ke apa kan. Tak, mereka katak-katak tu pun balik rumah. Saya macam, geli je saya tengok macam tu. Ish, kaunselor ni tak tahu ke adat kat Sabah? Benda tu semua orang tahu kot. Kata kaunselor. Tak ada lah Haida. Dia cuba nak dengar dengan lebih lanjut tu sebelum dia bagi solution. Okay, so macam itu tapi macam Haida cerita kan, dia makan ulat sawah semua tu. Macam kita tahu dia kat sana itu adalah sumber makanan diorang. Itu adalah makanan yang diorang makan seperti biasa. Jadi kita macam sebagai kita first time nampak. So kita rasa macam gelinya. Tapi sebenarnya itulah yang biasa mereka makan. Macam kita biasa makan ayam. Sebab kita sedang dapat bekalan ayam semua tu. Tapi mereka dapat macam tu pula. So why not Haida try untuk macam okay, dia makan ulat sawah. Just ignore je sebab itu adalah makanan diorang. Amboi, senangnya nak suruh aku Haida ignore. Tak ada lah Haida. Kan suasana kat sana macam tu. Jadi kau kena cuba untuk adapt lah dengan perkara-perkara macam tu. Nanti lama-lama kau okey lah. Orang cakap kalau dah lama-lama nanti kau akan terbiasa dengan suatu benda tu. Saya cubalah untuk adaptkan benda tu sebab yelah, benda tu kan first time kan saya tengok. Walaupun saya dah duduk kat sana dalam 3 bulan macam tu, tapi benda tu macam masih baru lagi lah. So macam memanglah agak geli tapi saya cubalah ambil masa sikit lah benda tu. Betul lah tu sebab Haida perlu take time untuk adapt dengan situasi yang baru ni. Tak apa, it's okay kalau Haida take time masa yang lama pun sebab benda tu perkara yang betul-betul baru dalam hidup Haida. Sebab sebelum ni Haida biasa makan ayam, tiba-tiba nampak pula orang makan macam sekian pula. Betul tak? Okay, so seterusnya adalah Haida tak ada tempat untuk mengadu, betul tak?
Takkanlah betul. kaunselor tak tahu. Takkan jumpa kaunselor kan untuk bagi tahu masalah. Mestilah tak ada tempat mengadu. Tu pun nak tanya lagi. Tak ada lah Haida. Dia tanya tu untuk kepastian. Satgi kalau salah bagi tahu pula, salah faham, susah hang nanti. Susah juga kaunselor. Kan tadi saya dah cakap saya tak ada tempat orang mengadu. So saya datang sini sebab saya nak mengadu lah. Okay, so bukan sebenarnya saya nak buat kepastian balik. So macam tadi Haida cerita, Haida tak ada tempat mengadu. Haida pendam semua, betul kan? So sekarang ni saya nak bagi cuba bincangkan perkara yang Haida bawa. Itu isu yang Haida bawa, salah satunya adalah isu tak ada tempat mengadu. Okay. Ya je nak kepastian. Tantah dia lupa. Macam mana ni? Tak ada lah Haida. Dia tak lupa. Dia memang nak kepastian tu. Kaunselor tak lupa kan? Tadi saya cakap ni bukan saya saja kan tanya. Tak, bukan. Kalau saya lupa, saya tak tanya dah. Okay? Okey. So, saya ingat lah, saya tanya balik ni, minta kepastian balik. Okay, so Haida tak ada tempat mengadu. Okay. Saya nak tanya, kalau macam Haida dulu dekat IPG kan? So, Haida ada tak kawan-kawan yang Haida still contact untuk macam ataupun kawan-kawan dekat Semenanjung yang Haida still contact untuk meluahkan perasaan ke, untuk sembang-sembang ke, ada tak? Ni tanya pasal kawan-kawan kat IPG pula. Busybody betul lah kaunselor ni. Tak ada lah Haida. Dia cuba nak bagi solusi. Sebabnya Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad. Yelah kawan-kawan lama kan mesti kita selesa dengan mereka. So kaunselor cubalah nak bantu hang. Saya ada kawan, ada 2-3 tapi masalahnya sekarang ni depa dah kahwin tau. So saya macam kalau lah aku cuba bagi tahu masalah ni kat depa, tak rasa ke macam beban dah lah depa nak kena banyak tanggungjawab kan, nak kena tanggungjawab dekat suami, mak mentua, anak-anak lagi bersemua tu. Saya macam malas lah nak susahkan depa. Setakat macam kalau saya mesej depa pun setakat macam nak tanya khabar macam tu je lah. Oh, okay, faham. So, Haida tak nak susahkan kawan-kawan lah sebenarnya dekat sini. Tapi Haida jadi tanggung sorang-sorang pula. Okay, Haida pernah tak bercerita dengan pasal perasaan Haida? Rasa rindu ke, rasa sedih dekat housemate Haida? Sekejap, apa function kalau bagi tahu kenapa kaunselor perlu tahu juga kalau rasa rindu ke? Kenapa kaunselor ambil tahu? Tak ada kaitan kan? Sibuk je. Tak ada lah Haida. Dia tak menyibuk pun. Dia nak tahu dengan lebih lanjut tu. Nak tahu perasaan macam mana. So mungkin dia boleh bagi solution dekat hang. Sama ada boleh tak bergaul dengan roommate hang macam mana. Semua tu. So dia nak tahu. Okay. Saya pernah tau cuba nak beritahu. Tapi saya rasa macam, okay, saya jenis orang yang sangat sensitif tau. Saya kadang-kadang nak cakap, ayat mata yang dia nangis dulu daripada cakap. Tu masalah saya tu. Sebab tu saya suka pendam. Saya cakap, okay lah, better aku pendam je lah daripada saya cakap macam tu. Nanti kawan tu kata, manja lebih pula. Malas lah. Okay. Kalau Haida pendam-pendam semua ni, Haida tak nangis ke? Sejujurnya cakap, boleh katakan setiap malam saya nangis. Saya nangis sampailah saya rasa macam benda tu dah hilang badan tu kan. Dah macam aku rasa puas gila. Macam tu. Baru saya macam okay, aku letih, aku nak tidur. Dan begitulah seterusnya. Saya start nangis ni. Awal-awal tu macam nangis juga. Tapi tak seteruk macam sekarang ni. Cuma saya start paling teruk ni dalam bulan ni. Boleh katakan setiap malam saya nangis dan saya banyak menyendiri jugalah.
Okey, apa yang menyebabkan Haida sekarang ni nangis? Macam awal dulu tak berapa sangat. So macam sekarang ni Haida nangis pula setiap malam, hampir setiap malam ni. Alah, kenapa nak tahu pula pasal nangis ni? Tak selesai lah masalah kalau nak tahu pasal nangis je. Mestilah dia nak kena tahu sebab tengok suasana hang macam mana tengah hidup sekarang, macam mana semua tu. Okay. Masa awal-awal dulu, saya tak nangis sangat sebab dia macam baru lagi, dia macam okey lah lagi. Dia macam tak ada teringat sangat kat rumah tu, dia macam sibuk. Masa awal-awal tu macam sibuk sikit lah sebab kan baru pindah kan. Banyak urusan sikit, so macam lupa sikit kat rumah tu. So, sejak awal bulan tu, ayah saya sakit tau. Ayah saya sakit. Lepas tu saya macam dah lah aku nak tunggal, duk jauh pula. Lepas tu ayah pula sakit. Siapa nak jaga, dah lama ayah aku dah tua dah. Start tu saya macam nangis. Saya fikir, kalau aku duduk sini, mak ayah aku, tiba-tiba ayah aku meninggal macam mana? Dia macam dia fikir banyak benda lah. Dia fikir sebab dah nak tunggal, duk jauh satu benda. Lepas tu, dengan sakit lagi. Macam banyak benda lah, macam overthinking macam tu. Okay. So, perkara yang menyebabkan Haida rasa nak menangis kat malam ni adalah sebab Haida suka overthinking. Haida suka fikir lebih-lebih berkenaan dengan keadaan parents Haida dekat Semenanjung. Betul tak? Daripada tadi lagi tanya pasal rindu lah, lepas tu nangis lah, ni overthinking pula. Tak selesai lah masalah Haida. Dah berapa jam dah kau kat sini? Asyik tanya je. Of course lah dia tanya sebab nak bantu hang dengan lebih betul, dengan lebih baik. Yalah, sebab hang kan tadi sedih, lepas tu hang rindu, lepas tu hang overthinking. So, hang sudah nak tahu lah keadaan hang untuk bagi solusi yang lebih baik. Okay, yes, saya memang overthinking. Okay, so disebabkan Haida overthinking tu menyebabkan Haida sekarang ni rasa susah untuk rasa macam happy sebab setiap malam akan menangis macam tu. Okay, so Haida selalu tak call parents. Lamanya sesi kaunseling ni. Tak bosan ke? Jangan bosan Aida. Memang itu tujuan hang datang sesi kaunseling. Sebab hang nak settlekan masalah hang. Kau tidak sampai bila nak settle? Ada lah. Tapi boleh katakan seminggu tu dalam 2 kali macam tu je. Saya macam malas lah nak call. Saya macam sebab saya malas nak tunjuk kata saya lemah depan mak ayah saya. Sebab bila saya video VC tu, saya nangis. Saya macam, takkanlah besar panjang nak nangis depan mak ayah lagi. Macam tu lah, semalas lah. Okay. So Haida sebenarnya kurang call sebab tak nak tunjuk Haida selalu nangis je. Okay. Tapi Haida kena tahu, tak semestinya bila kita dah besar ni, kalau kita nangis, kita lemah. Kita menunjukkan kita ada perasaan kita sendiri. So kita luahkan perasaan tu. So tak salah kalau kita menangis dekat depan parents. Sebab kita rindu dekat mereka kan, betul tak? Sebab Haida pun rindu dekat diorang. So tak ada salah pun kalau Haida menangis dekat depan diorang. Alah, pandainya kaunselor ni bercakap. Kalau dia duduk tempat Haida, boleh ke dia hadap benda ni? Benda tu tak ada masalah lah Haida. Mestilah parent kita pun akan faham benda tu. Sebab dia tahu Haida kan anak mereka. So mereka akan faham benda tu. Jadi call je lah ibu Haida tu, parent Haida. Untuk Haida tanya keadaan mereka dan mereka pun tahu keadaan Haida di sana. Barulah settle masalah tu sikit. Asyik pendam je, tak boleh lah macam tu. Tapi kan, saya bukan saya ego tau. Saya macam tak boleh dipandang rendah. Dia macam bagi saya lah kan, bila kita menangis ni menandakan kita ni lemah. Saya tak suka orang pandang rendah kat saya, tu je. Okay. Macam saya cakap tadi,
menangis, even kita dah dewasa pun, bukan menunjukkan kita lemah. Kita menangis adalah meluahkan perasaan kita. Which is, kalau Haidah ego nak tunjukkan Haidah rindu, rasa macam tak berbaloi pula, betul tak? So, why not Haidah luahkan je perasaan rindu tu dekat mereka sementara mereka masih ada. So, Haidah rasa macam mana kalau parents tak ada tak ada satu hari nanti, Haidah duduk jauh. Why not Haidah call je mereka sehari, kalau nangis pun nangis je. It is okay, tak ada masalah pun sebenarnya. Kalau Haidah as anak call setiap hari, walaupun call setiap hari, menangis setiap hari sebab rindu, tak ada masalah sebenarnya. It is menunjukkan Haidah sebagai anak sayang dekat parents. Betul tak? Biar betul Haida nak turunkan ego, nak kena pura-pura kuat. Tak adalah Haida, kita tak berpura-pura. Itulah apa yang Haida rasa. So Haida kena tunjuk, zahirkan benda tu untuk kurangkan apa yang Haida rasa terbeban. Perasaan tu. Okay lah, saya cuba. Alright. So, next thing is yang tadi adalah Haidah tak ada tempat nak mengadu disebabkan Haidah susah untuk berkomunikasi, which is Haidah rasa takut nak bebankan kawan Haidah yang dekat Semenanjung, which is best friend Haidah yang dekat Semenanjung yang sentiasa contact. And then dekat situ pula ada kawan bila takut nak bercakap sebab takut menangis dulu kan. So, pernah ke Haidah menangis dekat depan housemate Haidah masa tengah bercakap? Kenapa kaunselor nak tahu pula, nak buka aib lah tu. Nanti dia canang satu dunia ni. Macam mana? Tak ada lah Haida. Benda macam tu lah perlu dititik beratkan. Sebab kita manusia saling bergantung antara satu sama lain. So, kalau hang tak bagi tahu kat roommate hang macam tu, so hang lagi terbeban benda tu. Sebab kita manusia saling melengkapi. Kalau dia susah, hang bantu dia. Lepas tu kalau dia susah, hang bantu dia. Macam tu lah, saling melengkapi. Kalau sesuatu macam ni kan, agak-agak kaunselor akan bagi tahu orang lain kau. Buka aib saya kau. Tak, saya tak akan bagi tahu dekat orang lain sebab kita kat dalam sesi kaunseling ni, macam saya cakap tadi, kita terikat dengan akta kerahsiaan. Okay, semua kaunselor berpegang dekat akta tersebut, dekat maafkan saya, dekat etika kerahsiaan. So, bila so saya tak boleh sebenarnya cerita dekat orang lain. Walaupun macam cerita dekat parents Haidah, saya tak boleh cerita macam tu. So, Haidah cerita dekat saya. So, rahsia Haidah antara Haidah dengan saya je. Dekat dalam bilik ni, bila kat luar bilik, dah keluar daripada bilik ni, dah tak. So, rahsia tu kekal rahsia dekat dalam bilik ni sahaja. Okey tak? Okay. Okay. Saya pernah lah. Saya cuba nak cakap kat dia kan. Tapi mulut saya terkunci, saya nangis. Dia cuba tanya juga kenapa. Lepas tu saya macam, dah aku lari masuk bilik. Dia macam tu. Takkan kaunselor tak faham lagi. Panjang kot Haida cerita. Haida tak bagi tahu spesifik lagi kan dekat kaunselor berkaitan dengan roommate Haida. So macam mana kaunselor nak tahu? So bagilah tahu dulu. So dia akan cuba untuk bantu Haida untuk next step. Okay, so macam Haidah cerita tadi, which is kalau Haidah nak cerita, Haidah akan menangis dulu. Tak sempat cerita lagi, dia nangis. Okay, so macam hari tu Haidah pernah nak bercerita dengan roommate Haidah, housemate. Tapi tak sempat cerita lagi, terus menangis. So, Haidah tak cerita pun. So, pernah tak Haidah terfikir nak bercakap lagi dengan housemate Haidah, which is nak bercakap daripada hati ke hati, which is nak minta tolong ke, nak minta nak luahkan perasaan
rasa sedih, rindu dekat family? Pernah tak rasa terfikir lagi nak try lagi? Ish, takkan nak share masalah dengan roommate. Dia, apa dia cakap pun tak faham. Dia cakap bahasa Kedah. Haida cakap, roommate cakap bahasa Sabah. Haida cakap bahasa Kedah. Ha? Manalah dia faham? Kita kan satu negara, Malaysia kan. So, ada boleh kan guna bahasa Malaysia, bahasa yang baku untuk difahami. So, minta juga untuk roommate Haida untuk berbahasa formal supaya saling melengkapi dan boleh berkomunikasi antara satu sama lain. So, barulah boleh cerita luah kat dia macam tu. So, Haida pun kena guna juga bahasa baku. Barulah dia faham. Kalau tidak, tak boleh lah dia nak faham. Pernah juga terfikir. Saya pernah terfikir 2 minggu lepas saya terfikir nak cakap dengan dia. Tapi saya macam takut-takut. Saya takut-takut nak cakap dekat dia. Saya takut ganggu dia ke apa. Saya takut dia tak selesa ke dengar masalah saya ni. Saya takut dia macam bila dengar saya masalah saya ni, dia rasa macam alah hai, masalah budak ni aku pula nak kena settle. Macam tu. Okay. Why? Macam Haida takut nak berbayangkan housemate Haida pula kan. Okay, so why not Haida sebelum nak berbicara ataupun nak sembang lebih lanjut tu, why not Haida tanya dulu dekat housemate. Tanya, cakap kat dia, free ke tak, boleh tak macam contoh saya, Haida bahasakan diri saya dekat housemate Haida, boleh tak saya nak berbincang dengan masalah peribadi saya. Saya ni sebenarnya macam ni. Pernah tak Haida terfikir untuk tanya, bagi mukadimah dulu berkenaan dengan masalah macam ni? Sedap-sedap kaunselor je suruh berbincang. Yang kena buatnya engkau, Haida. Tak, sekarang ni memang benda tu kena hadap kan, sebab Haida memang duduk dekat sebelah sana. So, kalau Haida tak buat benda tu ataupun tak berkomunikasi, tak mula berkomunikasi, macam mana nak settle masalah tu? So, nak tak nak memang kita kena start dulu. Sebab kita je tahu tentang diri kita kan. So, kita yang kena mula dulu. Saya tak pernah pula nak fikir nak tanya macam tu. Okay, so why not lepas ni Haida balik ni, bila Haida ada masa terluang sama-sama dengan housemate Haida, why not Haida berbincang, Haida tanya dia dulu. Macam saya cakap tadi, free ke tak, boleh tak nak dengar luahan perasaan daripada Haida. So kalau housemate Haida kata okay, why not Haida just go on. Kalau macam tadi Haida kata Haida takut menangis depan housemate Haida, Haida kena rasa turunkan sikit ego, sebab kalau tak, macam mana masalah Haida nak settle kalau Haida still berkeras tak nak tak nak turunkan ego. Betul tak? Betul. Alright. So Haida macam Haida cakap tadi, so Haida ada senaraikan masalah-masalah Haida, which is daripada awal tadi Haida rasa Haida dipindahkan daripada Semenanjung ke bukan dipindahkan, Haida dapat first posting daripada Semenanjung, tempat Haida belajar, tempat Haida membesar, which is dekat Kedah. Tiba-tiba dapat posting dekat Sabah, tempat yang sangat berbeza adat, budaya dan sangat-sangat jauh Okay. Dan menyebabkan Haida rasa sukar untuk adapt dengan situasi dekat sana. Dan Haida rasa rindu dengan family. Haida pun anak tunggal. So bila jadi macam ni, menyebabkan Haida rasa sukar untuk berada di sana sebab rasa rindu. Okay, so Haida pun
kurang berkomunikasi dengan kawan baik Haidah dekat Semenanjung sebab tak nak bebankan mereka, dan takut untuk berkomunikasi dengan housemate Haidah sebab takut nak bebankan dia juga sebab orang yang baru Haidah kenal. Dan saya rasa kita dah berada di penghujung sesi sebab masalah ataupun isu-isu yang Haidah bawa kita dah cuba untuk selesaikan. Dan Haidah ada apa-apa lagi tak isu yang Haidah rasa nak cuba ketengahkan dekat dalam sesi ni? Buat masa sekarang ni tak ada lagi lah. Ada ke patut tanya soalan tu? Banyak kot isu yang kau bawa hari ni. Tak ada lah. Dia nak tahu keadaan Haidah dengan lebih lanjut lah. Sebab tadi Haidah dah kemukakan masalah kan. So, anda ada masalah lagi. Dia cuba untuk ambil tahu dan nak selesaikan. Macam tu lah. Okay, so Haidah pun dah tak ada dah isu yang nak diketengahkan dekat dalam sesi ni. Okay, saya cuma nak ingatkan semula dekat dalam sesi ni jangan risau, rahsia Haidah tetap akan menjadi rahsia kerana kita terikat dengan etika kerahsiaan, dan kecuali kalau perkara-perkara yang melibatkan keselamatan ataupun perkara-perkara lain barulah ia akan dimaklumkan kepada pihak-pihak tertentu secara tertutup sahaja. Dan sebelum saya tamatkan sesi pada hari ini, boleh tak saya nak tahu apa perasaan Haidah semasa dalam sesi ni, which is daripada permulaan tadi, apa rasa tak perbezaan daripada permulaan awal sesi dengan waktu sekarang ni? Okay. Pada permulaan tadi, saya sedikit takut lah. Saya takut sebab penerimaan kaunselor tu macam mana dekat saya ni, saya punya masalah ni. Adakah kaunselor akan pandang remeh ke? Adakah kaunselor tak terima saya punya isu yang saya bawa ni? Lepas tu saya pun agak gugup nak cerita tadi sebenarnya. Lepas tu saya bersyukur sebab saya tak nangis masa ada sesi tadi. Sebab saya yang sensitif kan. Lepas tu masa pertengahan sesi tadi, saya rasa macam okay, aku dah mula percayakan kaunselor ni. And aku rasa beruntung sebab ada kaunselor yang mampu menjadi pendengar, yang walaupun masalah saya ni mungkin tak adalah besar sangat bagi kaunselor, mungkin lah. Lepas tu dan terakhir sekali, pada akhir sesi saya rasa macam okay, masalah aku daripada besar yang terbuku dalam hati tu kan, macam dah kurang lah sikit demi sikit. Walaupun tak semua adalah berkurang sikit demi sikit. Okay, Alhamdulillah adalah sikit kurang masalah ataupun isu yang Haidah pendam selama ni. Sebab Haidah duduk seorang-seorang, tak boleh nak berkomunikasi dengan baik dengan sesiapa dekat Sabah kan. So Haidah ada apa-apa tak nak ucapkan ataupun nak tambah apa-apa lagi? Buat masa sekarang ni tak ada dah kot. Cuma saya nak tanya untuk nanti sesi yang akan datang ni macam mana? Okay, kalau sesi akan datang, Haidah free ke dalam masa 2 minggu lagi, waktu yang sama, tarikh yang sama? Tarikh yang sama? Which is masa yang sama, hari yang sama. Saya free. Free. Okay, kalau Haidah free, so insyaAllah 2 minggu lagi pada hari yang sama, masa yang sama, kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Okay. Sekian sahaja. Okay, terima kasih Haidah untuk datang ke sesi kaunseling kita pada hari ini. Semoga Haidah terus berjaya dan boleh melangkah lagi. Dan saya tutup kita punya sesi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Baqarah.
Okay. Terima kasih Haida. So, selamat pulang ke rumah dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kaunselor sudi mendengar masalah saya ni. Okay, sama-sama.